Ya, Assalamualaikum dan selamat malam and welcome to FCM live show. So seperti yang korang dah tunggu, kita akan ada this live session and kita plan nak buat benda ni once a week. And hari ni kita ada lagi dua orang tetamu kita, Taufik Syed Muhammad dengan Imran. So the topic will be about family camping versus solo camping. So hari ni kita nak bahas pasal itulah. So kita dah tunggulah Taufik masuk dulu. Betul Taufik, betul Taufik. Orang boleh tengok iklan dia. Wah, canggih betul dia punya iklan. Okay, juga seorang lagi kita ada Imran daripada The Frugal Camper. Boleh masukkan backstage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Welcome and thanks for the support. Kita tengok dulu. So aku hari ni sebagai tukang bakar, Taufik sebagai tukang karut dan Imran sebagai tukang bebel. So apa yang kita nak membebel is family camping versus solo camping. Tajuk yang memang hangat diperkatakan lah. Memang benda ni never ending, tak habis-habis. So kita boleh start off lah. So pada aku since this is family camping Malaysia, so secara tak langsung kita family lah. So as a family camper, memang yes, kita punya ration banyak sebab kita bawa anak-anak ramai. And kita punya barang banyak, yes, sebab kita bawa anak bini apa semua. And benda tu agak berbeza dengan solo camper. Satu macam yang kita boleh bahas secara general macam preparation, prep memang dah confirm tak sama. Equipment confirm tak sama. So kita akan go into detail lagi dan kalau kata korang di kalangan member, Family Camping Malaysia members ada cadangan ataupun ada komen yang korang nak tanya, korang boleh komen dekat ruang komen tu dalam Family Camping Malaysia dan kita boleh huraikan dan kita boleh elaborate on that lah. So apa yang korang rasa pula? Okey, kita mula dengan Taufik pula pasal topik ni. Okey, terima kasih Free. Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih kerana meluangkan masa dengan kita orang pada malam ni ya. Terima kasih kepada mereka yang support. So, pendapat saya mengenai topik malam ni ya. Okey, kita jangan cerita panjang-panjang dulu lah sebab dia baru mukadimah, betul? So, saya difahamkan kita hanya perlu elaborate mengenai family camping versus solo camping daripada segi prepping ataupun packing lah. Yes. Kalau cerita kau nak pergi jalan seorang-seorang, nak duduk atau seorang-seorang tu, itu bukan di sini. Di sini bukan platformnya. Di sini ialah platform kita menceritakan lebih kepada family camping. Family Jadi nak malam ni kita kena menangkan family camping juga. Macam? Okey, boleh. Baik. Okey, Imran pula, Imran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, terima kasih banyak-banyak sebab sudi invite saya untuk nak join sekali. Imran daripada The Frugal Campers. Okey, alright, sebelum kita mulakan, ingat dalam keadaan kita sekarang ni, dalam COVID-19 ni yang masih lagi berterusan ni, kita minta jagalah SOP kita, jaga diri kita jaga kita lah. Pasal itulah saya mulakan dengan benda-benda ni apa semua. Tak perlu ni, merepek ni. Ini semua baru cerah baru nampak. Mas aku tak tahu nak buka ke tak ni. Berarti cakap orang putih. Mas ni tak tahu lagi nak buka ke tak. Kita tengok, okey. Ikut by permintaan lah. Kalau ada lebih kurang 10 permintaan yang komen dalam tu, InsyaAllah aku buka, tak ada masalah. Okey, tapi untuk komen ni, untuk topik kita malam ni lah, rasa maybe kita kena mulakan dengan pemahaman asas sebenar apa yang kita dalam konteks kita malam ni lah.
dalam konteks kita malam ni, apa yang kita katakan sebagai family camping dan apa yang kita katakan sebagai solo camping. Alright. Mungkin ada. Yalah, of course dia akan ada perbezaan dia. Family camping cara dia lain, solo camping cara dia lain. Tapi kita kena define dulu sebab pemahaman mungkin lain. Mungkin ada orang faham family camping lain. Ada orang faham solo camping ni macam yang masuk hutan, backpacking, sorang-sorang, kan. So kita clearkan dululah konteks tu. Right. Balik kepada konklusi. So aku rasa macam family camping ni dia more to introduction tau. Macam family going outdoor with the whole family. So aku rasa dia tak as hardcore as survivalist, tak hardcore as macam kita tak go deep into the jungle apa semua. Kita macam baru pengenalan. Baru nak berjinak-jinak. Dengan dekat situ mungkin ada yang baru nak cuba untuk start semua bushcraft punya ni. Macam nak introduce dengan anak-anak macam how to start a campfire using flint. Semua macam benda tu. I'm not saying macam family camping ni okay kita kena go luxurious macam glamping. No, that is not the standard. Camping is still camping. Cumanya kita bawa family. So bila kita dah bawa kita punya family ni, macam aku cakap tadi, ration pun dah berbeza. As the same as for my family, aku ada 3 orang anak. With my wife, me and my wife, so kita orang berlima. So baju kita orang pun dah macam balik kampung punya baju. Memang 2 beg besar. Yalah baju budak-budak sentiasa tukar-tukar, belum baju berenang dia orang lagi. So memang kita kena prepare. And some more food. Memanglah food banyak sebab anak ramai. So nak lari kepada kurangnya barang tu agak susah. Dan aku personally macam contoh trip yang kita pergi Hatlista 2 hari tu, aku try to be minimal. So instead of bringing in the big tent, aku bawa a smaller tent. So bila aku bawa tent yang kecil, aku punya load pun aku try to minimalize lah. Tapi baju tetap sama, food tetap sama. Cumanya aku boleh reduce tent size, aku boleh reduce aku punya cooking punya utensil apa semua. Tapi plus minus sama je. So dekat sini aku nak kata macam okey lah. Mungkin ada masa aku pergi solo, mungkin aku ada assignment yang aku nak buat coverage alone. Yes, maybe aku akan go for one person punya setup. Aku itu mungkin lain. Itu macam, tapi kalau ikutkan most of the barang, contoh aku nampak Taufik punya contoh walaupun dia ikut kita solo hari tu, dia tetap bawa dia punya ice box, ice pack dia. So berbalik aku kan macam Taufik untuk nak naik apa dengan kita. So mungkin Taufik boleh cerita mungkin Taufik boleh cerita into detail macam mana dia punya setup berbanding family camping punya setup. Sebab aku nampak macam slightly lebih kurang aja. Mungkin Taufik boleh tolong define sikit lah macam dalam konteks kita malam ni, apa maksud solo camping yang dimaksudkan. Okay. Untuk malam ni untuk malam ni. Untuk konteks kita malam ni lah. Okay, untuk konteks kita malam ni, solo camping yang akan dibincangkan, yang akan diterangkan, akan di-elaborate adalah berdasarkan packing. Macam personally aku tak pernah pergi solo camping yang seorang diri. Tapi aku selalu pergi tanpa anak bini. It's either aku join group yang membawa family macam korang, ataupun aku pergi dengan kawan-kawan bujang. Okay. Dia sebenarnya simple je. Dia kalau kita Google ada satu terma ni, nama dia 5C Rules of Survival. Okay. Kita boleh guna pakai 5C ni, C cacing. 5C ni dalam kita punya persiapan untuk pergi camping lah. Pergi camping ataupun macam dia sebenarnya rules of survival. So kita ambil secara general lah. Kita nak survive tidur di luar. Iaitu tidur di luar tu camping lah. Yes. So kita ambil 5C ni ialah satu cover, lepas tu cordage, cutting, container dan combustion. Aku akan cerita dengan cepat apa itu cover. Cover tu shelter lah.
Yes. Okay? Kalau kita bawa family, kita perlukan kemah kan. Mungkin kita sebagai orang Islam, kita lebih utamakan nak menjaga aurat anak bini. Okay? Yes. Mungkin kalau bapa dan anak-anak lelaki tak kisah sangat kan. Betul. Okay, itu coverage. Tapi kalau macam solo camping pula mungkin macam aku just bawa hammock dengan fly. Itu saja. Okay. Yang keduanya cordage. Cordage tu tali lah, ikatan. So kau pakai kemah, kau pakai fly, kau mesti kena ada tali. Tali apa kau nak bawa tu kau punya pasal lah kan. Janji kita kena ada tali. Itu penting. Kalau tak ada tali kau tak boleh naik fly. Betul? Okay, yang ketiga ialah cutting. Cutting tu cutting tools lah. Terpulanglah orang tu kalau dia larat bawa parang, dia bawa parang. Kalau dia larat bawa folding saw, dia bawa folding saw. Bawa pisau. Bawa chainsaw. Betul? Betul. Dan keempat ialah kontainer. Kontainer ialah bekas lah. Bekas untuk kau memasak, bekas untuk kau tak ada air, bekas untuk kau makan, dan bekas untuk kau menyimpan makanan. Dan kelima ialah combustion. Combustion ni fire starting punya barang. Kau nak bawa lighter, kau nak bawa flame, ferrorod, kau nak bawa apa benda, blowtorch ke apa ke, terpulang kan. Tapi kita kena pandai menyusun benda-benda tu semua dengan keadaan semasa. Katakanlah kau pergi camping, yang kau parking kereta kat sana, kau guling dah sampai. Kau bawa lah satu rumah sekalipun. Betul tak? Betul. Tapi kalau kau bawa family, perlukan hiking beberapa jam. Logik ke kau nak bawa satu rumah? Tak logik. Kalau kau sanggup bawa pun, aku rasa trip tu, member dia semua mesti akan cakap jangan bawa. Sebab apa? Kalau kau sakit, kalau kau pingsan ke apa, kau dah menyusahkan orang lain. Betul. So kita kena bijak lah. Dan benda semua tak ada betul, tak ada salah. Kau bawa salah, aku bawa betul. Tak. Selagi benda tu serve the purpose, yang 5C aku cakap tu, itu suka hati. Kau punya duit, kau punya kederat nak angkat, kau punya otak nak fikir, nak susun anak bini kau macam mana. So semuanya berbalik pada 5C tu, kau kena bijak mengatur dalam keadaan semasa. Itu komen aku lah. Okay. Imran? Okay. Ada nak add in? Aku just nak clearkan lah macam bagi pendapat aku, apa yang kita bincangkan malam ni berkenaan dengan family camping dan solo camping. Okay. So perbezaan macam family camping aku rasa semua faham. Semua dah clear dah. Family camping means kau bawa anak bini kan. And then setup tu terletak pada terletak pada masing-masing macam yang Topik cakap tadi itulah kan. Tapi kau perlukan equipment yang diperlukan yang yang diperlukan oleh satu family, bukan just seorang. Okay. So kalau kata macam solo camping pula, so dalam konteks kita malam ni aku rasa solo camping doesn't mean yang pergi sorang-sorang masuk hutan, duduk dalam hutan sorang-sorang. Betul? Ya, betul kan aku kalau salah? Itu dah survivalist. Itu dah survivalist kan. Itu dah lain. So kita just nak clearkan dulu, takut nanti ada yang berfikiran macam tu. Ada yang fikir kata kalau solo camping ni macam yang pergi sorang-sorang tu. Nama dia solo kan. Solo kena sorang-sorang lah. Itu ada yang fikir macam tu kan. So sebenarnya kalau solo camping pun macam orang persendirian, dia pergi ke camping dengan kawan-kawan dia yang lain. So dia consider solo, kawan-kawan lain consider solo. So masing-masing bawa barang masing-masing. Kan? So tak adalah macam kita sebagai satu family different lah. Kita satu kereta, barang-barang memang kita lah semua kan. So kalau kata solo camping, dia bawa dia punya, dia seorang, yang kawan dia bawa dia punya seorang. Mungkin juga ada perbincangan awal yang kata okey, kau bawa yang ni, aku bawa yang ni, dia bawa yang ni. So barang tu dapat diminimalkan di situ lah. Kalau kita takkan kita nak cakap katalah anak sulung, okey, kau bawa yang ni, anak nombor 2 kau bawa yang ni, bini kau bawa yang ni, tapi masuk dalam kereta yang sama juga kan. So itulah kalau kata
dia yang macam aku nampak macam contoh ada juga yang dia family camper. Tapi dia terlupa kot. Dia rasa dia tu macam bukan family camper. So end up, ini based on true story dan aku tak nak mention nama lah. So end up dia macam semua tak cukup. Makan tak cukup, itu tak ada, ini tak ada. End up, aku ada ni tak. So macam kalau kata macam satu, mungkin kita tengok lah. Kalau kata mungkin dia punya first trip, kita tak kisah. Ni asyik dah 3-4 trip sama je. End up minyak tak ada. Sehari boleh pinjam ni sikit tak? Lagi pinjam ni. Pinjam fly, pinjam susah lah. So sebab tu kita kena tahu tau. Contoh kita kena tahu kita punya family punya ration. Kalau boleh ration tu lebihkan. Kita kena tahu kita punya peralatan kita. Contoh kalau kita hanya ada kemah satu yang kecil dan tak cukup, kita kena ada additional fly. Dan takkan benda tu pun kau tak boleh fikir benda tu. So jangan menyusahkan orang. Lebih baik korang menyusahkan diri sendiri by bringing in extra. Macam aku, memang aku dah macam jadi habit tau. Macam aku akan bawa satu tent dan aku akan bawa small tent extra. Ataupun aku akan bawa 2 fly yang memang aku tak pakai pun. Tapi aku tengok in case of this kind of emergency, ada. Pernah jadi macam, kalau ingat tak masa kita dekat Cherry tu, yang family Zuha tu, sebab Zuha all this while dia pergi Cherry, dia duduk bawah fly tau. And it just happen, hari tu dia kena duduk dekat padang. Dia hanya ada kemah sahaja. As a family camper, dia ada 2 kemah without any shelter, without any fly dekat atas, and hujan. Luckily masa tu kita manage nak settle fly, kita pinjam dengan ustaz apa semua, kita ramai-ramai tolong apa semua, and baru dia macam sonok sikit. Sekiranya orang itu memang emergency case yang kita tolong lah. So benda ni it is a learning experience tau. So from that nanti dia akan faham sendiri. Aku punya setup hari tu selama ni aku duduk bawah fly. So mungkin mungkin setiap the next trip aku tak duduk kat situ. So aku kena prepare. Do I have to bring shelter ke? Do I have to bring fly ke? So it is a learning process. Dan dia tahu load dia. Setup fly, setup tent dekat sini. Sini dia punya kitchen, sini dia punya tempat makan. That is how family camping punya setup. Tak sama dengan solo. Macam solo, let's say aku sendiri pun, aku datang solo, aku tak kisah pun. Aku just one hammock, satu fly, sudah. Tak ada masalah. And ration, aku just spare aku punya ration lah. Aku tak payah nak pening. Contoh, kalau tidak aku nak kena standby untuk 3 anak dengan wife. Ni aja aku standby untuk aku je lah. Which is mudah lah. Dia terletak pada macam barang lah. Ada orang yang even dia solo, dia ada keperluan barang-barang dia yang dia perlukan, dia bawa lah. Tapi bagi aku sebenarnya kita tengok keadaan pada campsite tu juga, kan. Contoh kalau lah kata campsite tu tak ada pokok, contoh lah kan, ataupun tak ada pokok yang sesuai, kau tak payah bawa hammock, kan. Kalau lah kata macam certain tempat lah, aku pernah camping dekat Padang lah kata kan. 1 hammock memang tak ada lah kan. 2 fly. Macam mana nak pasang, kalau kata nak pasang fly tak ada pokok apa semua, maybe bawa extra sikit lah, bawa shelter. Ataupun nak kena ada fly yang kau nak kena bawa pole dia sekali apa semua kan. So some extra equipment tu diperlukan lah kalau kata family camping lah, kan. Tak gitu Topik? Betul. Ya, betul. Hello. Make simple lah, make simple. Ya. Macam aku nak cerita pengalaman aku pergi solo camping aku tak cakap setup aku ni terbaik macam makan kan, macam tadi kau cakap aku pergi camping dengan kau itu aku bawa icebox sebab aku rasa aku pergi dengan family. Jadi cuba kau bayangkan apa kalau aku bawa satu coklat, tiba anak kau tengok. Ya. Tak best kan? Kan? So aku makan ni terpaksa lah kan? Dan kebetulan pula makan aku masa tu ada makcik kantin kan? Nasib baik lah. Salah apa yang sebenarnya actually masa
masa tu makanan aku tak berapa nak bawa. Aku bawa brisket strips dengan cheese je. Sedap tu baik tu. Kita nak makan sama-sama tau. Yelah, camping kan menjalinkan ukhuwah orang kata kan. So yang berat di dalam tu ialah ais dengan air sebenarnya. Kita duk minum. Kita sama-sama minum lah. Macam aku cakap tadi, bab persediaan. Kalau kata kita nak pergi camping kan, tempat tu katalah memang tak ada kedai lah. Of course lah, kita nak pergi camping takkan kita nak pergi kedai apa semua kan. So planning kita tengok pada kalau katalah kita nak camping 1 malam sahaja kan. Ada komen tu, facilities campsite pun boleh relate dengan barang-barang yang perlu dibawa. Betul. So ada certain campsite yang dah memang ada toilet, so kau tak payah bawa toilet tent. Memang dah ada water supply, kau dah tak payah nak bawa bekas air sendiri ke apa ke. And berbalik kepada yang aku nak cakap tadi tu, bab makanan tadi tu, dia depends pada berapa hari kau punya plan nak stay. Kalau kata kau nak plan 1 malam, doesn't mean nak kena bawa. Sebab aku pun ada icebox yang 60 liter tu, dan aku ada icebox yang 25 liter. So kalau kata yang macam 1 malam 2 malam, 25 liter tu dah complete dah cukup dah. Tapi kalau kata aku plan untuk seminggu, memang sebesar-besar tidak lah icebox aku tu. Dengan ais lagi kan. Sama macam aku itu hari aku attend korang kat BCG. Kau tengok icebox apa aku bawa? Aku bawa icebox yang ikan tu kan. Yang orange tu. Kita macam balik pada aku cakap lah, kita tengok pada situasi semasa kan, keadaan semasa. Aku pergi untuk entertain orang. So aku kena provide yang terbaik lah. Takkan aku nak letak icebox personal use. Tak cantik lah. Kan? Betul. Kalau macam aku pergi solo, aku bawa 10 liter. 10 liter tu dalam tu cukup lah untuk aku. Kalau bawa macam untuk family aku bawa 30 liter. Cukup lah untuk 3 orang makan ataupun plus-plus. Betul. Aku rasa kita boleh inilah start jawab soalan. So daripada Saiful apa cadangan ahli-ahli panel disebabkan kekangan PKP dan kepadatan campsite yang perlu masa lama untuk check-in? Apakah para camper akan menjadi bosan, pudar minat? Pendek kata macam yang betul-betul akan kekal minat, yang baru berminat jadi kurang berminat, yang acah-acah minat jadi haters. So korang rasa macam mana? Okay, bagi pendapat aku rasa kan, of course yang mana yang betul-betul minat tu akan terus minat. Yang minat kalau dia follow kawan waktu time PKP ni kan, sebab yalah tak boleh nak fly apa semua, yang tu mungkin dia akan kurang balik lah. Itu aku tak tahulah. Itu sebab sebenarnya soalan ni very subjektif lah. Terletak pada orang tu lah. Ada yang dia macam cuba. Dia tak minat mula-mula. Dia join dengan kawan dia. Bila dia join macam, ni best ni. Macam boleh continue. Even sekarang ni PKP tak boleh nak pergi camping ke apa ke. Tapi dia macam looking forward. Bila boleh ni sebab aku nak. Sebab time aku join member hari tu macam, shock. Kan? Tapi ada juga yang macam dia follow macam relax. Tapi dalam kepala otak dia, malas aku kan benda ni, just join sekali-sekali boleh lah. Kalau kata aku sendiri nak pergi, mungkin tak. Ada yang macam tu lah. Okay, macam aku boleh cakap macam ni tau. Ada satu saying, one man trash is another one treasure tau. So mungkin diorang ni yang mana yang bukan yang true camper, dia won't get affected. Dia orang akan steady je. Dia tetap akan camping. Tapi pada yang betul yang macam baru nak cuba, tiba-tiba rasa macam aku nak malas lah, aku rasa nak take itu a new hobby, then aku nak jual. So mungkin yang the one yang beli can get a good bargain lah. Daripada contoh harga asal 1,000 dia tolak 500. So siapa yang ambil tu untung lah. Dan itu yang aku cakap tadi. One man trash is another one treasure. So kalau kita tengok into that tajuk, memang true camper won't affected. Cumanya orang yang baru-baru ni mungkin dia orang baru tak dapat lagi dia punya tune lagi kan. So mungkin dia tak ni sangatlah. Okay, kita tengok soalan lagi. Sekarang kita orang family camping, nak biasakan anak-anak dulu. Bila dia orang dah independent baru solo camping. Yes. Betul. That is the whole idea. Macam saya personally,
saya nak bagi anak saya pendedahan tau, sebab anak saya main autistik. So dia memang doktor sarankan untuk aku keluar pergi ke hutan dan biar dia experience nature. Sebab tu that is why I active in a family camping. Sebab because of my kids, bila dia dah enjoy and dia boleh participate, dia boleh follow instruction apa semua, that is how we became together. Macam memang macam itulah. Mula-mula kita pergi family. Bila masing-masing dah okey, kau nak lanyak mana-mana pun dah okey dah. Semua dah faham fundamental apa semua. So macam campak mana-mana pun boleh survive. So Taufik, setuju tak? Setuju. Macam aku start bawa anak aku umur 4 tahun. Umur 4 tahun dia dah pergi camping aku secara solo camping. Of course lah 4 tahun tu akulah yang pikul barang dia. Tapi maksud aku solo camping tu ialah dia pergi tanpa mak dia. Sebab masa anak aku kecil, wife aku dia kerja on weekend. So dia punya off day ialah on weekdays. So aku pula time tu aku kerja office. Masa aku keluar camping hanyalah pada weekend lah. So bila wife aku kerja, aku kena jaga anak aku. Tapi aku ni nak pergi camping. Bila aku nak pergi camping, nak tak nak aku bawa lah. Yelah, kita bawa lah. Aku tidur dengan anak aku. Kita orang tidur hemok 2 lapis je. Anak aku tidur atas aku tidur bawah. So bagusnya camping kita start dengan anak-anak ni. Kita introduce pada anak-anak ialah satu, kita bagi dia develop motor skill kan. Kita bagi dia main kotor kan. Lepas tu kita bagi dia tengok nature macam mana, bukan sekadar dalam gambar, bukan sekadar dalam video. Kita bagi dia rasa kan. Kita bagi dia kena gigit lintah. Lintah lah, pacat kan. Boleh lah. Betul, kita bagi dia berendam sampai tangan dia kecut-kecut. Kita bagi dia merasa kencing kat mana kan, kencing yang bukan proper toilet, berak dekat bukan proper toilet. Kita bagi dia rasa. Kita bagi dia main api. Of course kita monitor. Benda tu dia sebenarnya permainan yang baik tau. Permainan yang baik pada dia. Jadi aku macam mengharap lah satu hari anak aku akan menjadi independent dengan apa yang aku dah, dengan cara aku ni lah yang kita bawa pergi camping kan. Harap dia jadi seorang yang boleh berdikari lah kan. Dia biasa hidup renyah, biasa hidup lecak-lecak ni macam tu. Betul lah, macam pengalaman anak aku sendiri lah. Mula-mula masa dia kecil nak pijak tanah pun tak boleh, barefoot. Gila apa ni. Sekarang ni dah kena gigit nyamuk pun semua dah tak ada hal lah. Okey lah, maknanya macam it shows that they have progress. Satu lagi macam kalau tidak takut hantu. Punya takut. Punya itu takut. Satu kan kita kena biasakan anak kita dalam gelap. Betul. Sekarang ni dia orang dah ada dia orang punya own headlamp apa semua. Macam dekat Semungkis hari tu gelap merayau mana-mana dia orang. Macam dekat Sungai Pau merayau mana-mana. Tapi kita monitor, kita tahu dekat mana. Kita monitor lah, ya. It shows that dia dah berani. Macam dekat rumah blackout, dia orang senyum je boleh memang yang kulit lah apa benda. So they can overcome fear with benda yang dia orang suka. So which is positive thing. Aku ingin nak komen sikit lah berkenaan satu topik hangat sikit lah sebelum kita pergi ke soalan bawah tadi tu. Okay, boleh. Ada satu topik hangat sikit lah berkenaan dengan bila family camping bawa barang banyak-banyak and then bila bawa anak, ada yang cakap kata macam kau bagi pendedahan kepada anak tu cara yang salah sebab kau camping yang jenis selesa, ada tilam, ada kursi meja apa semua. Bagi aku perjalanan pembesaran anak lah kan sebenarnya lama kan, itu satu. Lagi satu, kita kena experience different thing. Ada time-nya kita experience yang macam ni. Dan mungkin juga ada time-nya tak semestinya orang yang family camping yang bawa 1 tan lori barang tu, ni panas sikit ni, aku nak bebel sikit, baru nak start bebel. Ada yang bawa 1 tan lori punya barang apa semua tu, tak semestinya every time dia pergi camping dia bawa barang semua tu. Yes. Ada time dia solo camping juga. Kan ada memang ramai lah, senang cakap, ramai kawan-kawan kita yang bila dia pergi dengan family, dia akan bawa kelengkapan yang memudahkan family dia untuk dia nak stay selama beberapa hari itulah. Okay? Tapi ada time bila dia pergi yang macam aku nak pergi solo camping,
dia sendiri pergi solo camping yang survivalist, yang bawa parang saja ke ataupun bawa backpack saja ke, contoh kan. Betul. And ada time yang memang boleh that time dia bawa lah anak dia untuk nak experience, oh ini minimalist punya camping, ini solo punya camping kan. Betul, macam memang ada kawan aku, dia pergi bertak, mungkin dia pergi dengan dia punya boys, dia punya kawan-kawan lelaki dia, yang basikal. Dia pergi camping cara tu, mungkin ada once in a while dia bawa anak dia, tapi dia tak bawa wife dia. Then untuk family camping, setup dia lain. Memang dia go glamping all the way. Dia cakap aku tak boleh sebab aku nak kena provide comfort untuk bini aku, or else my wife tak nak ikut. So tak apalah, dia cakap tak apalah, family camping setup is different. So kalau kata aku nak go aku nak go solo, aku nak go survival ke apa benda, itu aku punya hal. Maknanya dia boleh differentiate. Bila dia pergi dengan kawan-kawan mujang dia, dia go style solo. Bila dia pergi dengan family, dia memang prepare everything dengan tilam apa semua. Kan? Memang selesa. Memang dia bagi keselesaan. Alright, aku rasa maybe kita berbalik sikit kepada soalan yang tadi tu, Facebook user tadi dia ada tanya, untuk permulaan pantai ke sungai? Mungkin dalam masa seminit. Pantai atau sungai, aku ingat lagi. So, macam aku sendirilah. Aku start dengan pantai. Sebab it seems aku pemalas tau. Terus terang aku pemalas. Aku nak mudah. Whereby aku pergi pantai dengan alasan aku cakap wife aku tak apalah kita pergi piknik. Tapi aku standby kemah. Pergi piknik, makan senang. Pantai ada jual-jual apa semua. So kita tak payah nak bawa barang banyak. Paling-paling aku bawa cerit, stove untuk masak Maggi, masak air je. So dari situ progressing macam best juga camping ni pun semua kan. That is how the thing started. Bila kita dah experience pantai, then macam kita nak try lah. Selain daripada pantai macam mana? Kita pergi ke hutan pula. Bila kita dah pergi ke hutan, ultimately aku ingat lagi masa 2009. Semua orang nak pergi Cameron Highlands. Semua orang nak pergi Sungai Pauh. Macam dulu Sungai Pauh tu macam emas lah. Sungai Pauh kita dah pergi, Fraser kita dah pergi, dah try lah. Cara pantai panas dia macam mana, cara hutan macam mana, cara sungai macam mana, cara tempat sejuk macam mana, Genting macam mana, Fraser macam mana, Sungai Pauh macam mana. So boleh kata aku dah cover almost everywhere. Yang paling aku boleh cakap dengan korang tak kisah pergi mana-mana pun, yang the best thing is companionship. Kau pergi tempat yang best pun, kau pergi dengan kawan-kawan yang palat juga. Kalau kau pergi tempat yang memang tak best, contoh kau pergi camping dekat parking lot, dekat bandar utama contoh tapi kau punya companionship best, jadi best. Percayalah. Tapi itu yang penting. Sebab aku Tapi kau rasa macam mana? Itu pendapat aku lah personally. Okay, pada aku ada pernah operate pantai aku pernah operate campsite dekat pantai dekat Terengganu. Okay. Sekarang aku ada campsite dekat tepi sungai. Okay, kalau bawa family, aku cadangkan pergi ke pergi ke sungai dulu. Sebab apa? Ini pendapat aku bukan pendapat orang lain. Kita cerita lain kali. Betul. Ini aku cerita aku. Satu, dia berpasir. Bila berpasir kau akan macam apa? Orang panggil apa? Banyak belengas. Belengas. Kau akan tidur dengan pasir. Anak kau mula akan mengenyam-renyam badan dia sebab tak bersih, sebab pasir. Okay. Satu lagi, keadaan dekat pantai lebih panas. Walaupun satu Malaysia cuaca panas, tapi pantai lebih panas. Kau akan fikir, kalau aku letak fly, kejap lagi angin nak lalu mana? Tapi kalau aku tak letak fly, kejap lagi angin ribut macam mana? Betul tak? Betul. Kan? So, sebab salah. Aku cadangkan start dengan campsite yang ada cukup facilities di sungai. Sebab apa? Kita ada air bersih. Kita mandi pakai air sungai. Kan? Lepas tu kanopi pokok. Kanopi pokok agak terlindung daripada angin-angin yang kuat. Lepas tu dan kau terlindung daripada terik matahari. Kan? So itu pandangan aku lah. Kalau aku untuk start dengan family, aku akan pilih pergi ke sungai. Dah biasa sungai, dah biasa tidur dalam kemah, dah biasa renyah-renyah ni sikit, boleh cuba ke pantai.
Pengalaman aku kalau kata ada yang pernah tengok video aku camping dekat H&N tu kan. Yang tu memang cabaran angin lah bila yalah, kalau kata kita baru start camping, assuming lah kalau start camping means kita punya knowledge apa semua tu masih limited lah kan. So satu, bila kau pasang barang apa semua, macam mana kau nak make sure barang tu tahan. Ada time tepi laut ni angin memang terbang kau punya kemah kan, fly sheet ke apa ke, and then macam mana nak apa nama, benda-benda contoh macam air, kau tak boleh nak ambil air laut apa semua kan. So aku lebih prefer untuk first time, betul memang the best is sungai dulu bagi dapat feel, dan baru tas ke laut lah. And by the way just untuk nak ingatkan orang-orang yang nak komen tu, make sure ikut allow StreamYard untuk nak access korang punya Facebook. Kalau tidak nanti komen korang akan keluar Facebook user. So just note to that. Alright. Okay, kita try nak jawab soalan lah. Kita try tu jawab sebanyak mungkin soalan. Ada tadi pasal hantu tadi tu. Yang hantu tadi tu Yang mana tadi Jauh sangat tu. Jauh sangat dah, tak apalah, yang tu kita abaikan. Mungkin komen pasal hantu tu mungkin kita akan buat dalam next session lah kan. So this time lebih kepada macam mana set up family camping, dan juga macam mana not just about set up lah, apa perbezaan family camping dengan solo camping. Okay, nak start pakai kemah lambung atau hammock atau camp bed je, tak larat nak pasang tent. Aku boleh jawab bagi aku. Ni aku macam ni aja, aku bagi jawab. Okay, as simple as korang pergi campsite yang provide tent rental. Senang. Sebab most campsite memang ada camp rental, dia punya kemah untuk rent, apa hammock untuk rent apa semua. Lagi senang, korang pergi settle, habis cerita. Itu aku punya suggestion lah. Korang rasa macam mana? Imran. Okay, alright. Kalau kata bagi aku, itu sebenarnya alright. Kalau kata kemah lambung, hammock ataupun camp bed, satu kita tengok pada campsite tu sendiri, sesuai tak untuk kemah lambung, sesuai tak untuk hammock. Kalau tak ada pokok tak sesuai kan. Betul. Sesuai tak untuk camp bed je. Camp bed mungkin juga ada orang yang okey tapi takut ada haiwan ke apa. Dia terletak pada kesesuaian tempat tu, itu satu. Dua, kesesuaian juga pada poket masing-masing sebenarnya. Betul. Bagi aku kemah lambung pun berharga juga kan. Yalah. Harga macam-macam lah kan. Itu actually subjektif jugalah. So sebenarnya tapi kemah lambung ni memudahkan. Betul tak? Ya. Kau campak je 2 second tent, pak dah jadi. Pun memudahkan. Itu sebenarnya pilihan masing-masing. Itulah aku rasa. Taufik pun ada kemah lambung kan? Ada. Aku kemah lambung pernah pakai, hammock pernah pakai, camp bed pernah pakai, tidur dalam kereta pernah. Korang pernah dengar kemah besi loan bank? Gua ada Myvi babe. Kemah gua 45,000 hutang bank tak habis-habis lagi. Lagi relax, tidur 3 orang dalam tu. Apa dah? Tengok pada situasi lah. Aku kalau nak pergi attend customer, takkan aku nak sibuk-sibukkan kemah aku. Mestilah aku parking, buka bonet, hampa seat, hampa cadar, dah. Kan? Sebab aku perlu attend customer. Aku bukan nak pergi camping aku. Kita tengok pada situasi. Kita ada soalan Kalau dah setahun beli kemah dia Creek 8 packs tu tapi tak pernah pakai, bawa pergi camping outdoor, sebab PKP panjang, perlu ke buka dan cuci untuk penjagaan kondisi? Okey, aku jawab dulu Barang-barang kemah ni korang kena buat maintenance tau. Jangan simpan dalam store beberapa tahun atau beberapa bulan without tengok. Takut nanti ada kes macam satu kawan ni, this is based on the true story. Memang dia ni unlucky. Kemah dia kena makan anai-anai. Sebab rumah dia tak tahulah, kebetulan dekat bahagian store tu memang anai-anai punya infestation punya banyak. Gone. So aku suggest once a while buka, check, tengok
Ada okey tak okey, ada apa, cuci sikit. Cuci jangan pakai sabun, just tembak air, cucur lap-lap kering. So itu pendapat aku. Kau rasa macam mana? Setuju tak setuju? Kalau Setuju, macam setuju. aku kan, aku sangat-sangat setuju sebab apa, kemah memang barang-barang camping memang kena jaga. Especially kemah, sebab kemah actually dia ada coating. Okay, dia ada waterproof coating tu. So sama macam kau lekat, kau simpan plastik, pernah tak simpan tikar ke apa ke, bila tikar tu ataupun senang cakap kemah lah dalam cerita ni, bila kau lipat, dia punya coating tu akan bertemu dengan coating. So bila lama-lama coating tu akan macam sticky tau. Kau buka, then bila kau pasang balik, kau cakap air dah start masuk, apa semua dia kita ada soalan luar daripada Facebook lah. Bila buka kemah? Bila buka kemah? Dari makcik kantin. Soalan ditolak tepi. Okey, soalan lagi. Ayo suka pergi solo camping, bawa barang minimum gila. Air mineral, Maggi, kopi, kemah, baju, pakai harian. Tu je. Apa taknya join geng-geng family camping yang jenis bawa makanan lebih-lebih sebab nak bagi semua merasa. First time aku join diorang, apa makanan aku bawa pergi camping, itu juga aku bawa balik. Memang sebab macam memang kita orang praktis, kalau boleh kita bawa extra ration sebab tahu kadang yalah kita makan sedap, kita takkan orang tengok je kan, macam tak apalah, kita bagilah rasa. So macam bermasyarakat kan. So korang rasa macam mana? Elok tak nak bawa extra ration ke macam tak payah bawa ngam-ngam je? Taufik? Aku kalau aku pergi family camping, family aku akan serah kepada wife aku lah. Aku okey. Tapi dia faham kecukupan untuk beberapa hari tu. Dan kalau aku pergi secara solo, tapi macam itu hari lah aku dengan family korang. Kan bila aku pergi dengan family korang, aku kenalah bawa portion yang kita sama-sama boleh share. Kan? Janganlah, tak adalah aku nak bawa sikit lepas tu aku nak makan seorang. Tak cantik lah. Baik kau pergi duduk seorang-seorang. Yelah kan. Macam Facebook user ni cakap dia bawa barang untuk diri dia. Tapi last sekali dia bawa balik barang tu juga kan. So itulah maknanya sharing. Dah memang kita pergi even macam apa yang Facebook user tadi tu cakap, aku pun pernah juga. Aku kebetulan aku dalam crowd yang memang masak banyak lah, banyak lebih lah, macam dia spare ration. So macam dia cakap, korang dia camper van. Wife dia memang masak banyak apa semua, macam memang masak sedap pun. Dia cakap sebab dia orang tua, nenek lah, pangkat nenek. Dia cakap korang, dia cakap kat wife aku, ni korang tak payahlah nak kalang kabut ni, biar Cik Mun je masak, korang jaga anak, Cik Mun datang dengan Pak Din je. So apa-apa yang ada korang makan je. Nanti kalau ni apa tak payah pening-pening, korang anak-anak kecil lagi, tak payah nak pening kat situ. So kita jangan nak ambil kesempatan ke atas dia. So what we did, kita support dia macam tu. Okay, kan ni Cik Mun nak masak apa semua, apa yang Cik Mun perlu, kalau apa benda kita bagilah dekat dia. Okay, Cik Mun tolong ni, kita tolong dia balik. Jangan kita nak pelahap orang pula. So give and take lah, give and take. Ya. So ada soalan lain ni. Aku rasa macam satu ada permintaan dan aku pun dah rasa rimas dan ni kan. So disebabkan video ni first FCM punya video dan aku nak benda ni dalam keadaan kita PKP ni kan, kenangan ni akan jadi kenangan. So aku rasa aku buka lah, aku reveal lah. Orang pun tanya kenapa pakai mask dalam rumah. Inilah sebab dia. Kalau kata siapa kenal aku. Okay, soalan nasi lemak TV tadi soalan nasi lemak TV tadi berbalik soalan nasi lemak TV tadi. Apa perkara yang membuatkan ahli FCM start nak camping? Orang ajak, PKP, tak boleh nak keluar negara, atau sebab lain? Kalau kami sebab nak mencuba benda baru tapi akhirnya menjadi suka. Korang punya penyebab tu apa? Macam aku, aku cerita aku lah. Aku bermula dengan penipuan. Aku tipu bini aku. Macam aku cakap aku pergi pantai, aku cakap nak pergi piknik je.
Sebab aku tahu kalau aku cakap nak pergi camping mampu dia tak nak. So aku tipu dia, cakap okay tak apa kalau hujan ke apa benda malam kan kita pack. Tapi aku spek kemah lah. Kemah memang kemah gamble je, kemah Coleman tupi dengan tak ada fly, tak ada apa, tak ada anything. Memang kalau kata kena ribut memang gone. Kalau hujan memang gone. Tapi kereta dekat lah, aku boleh lari. Kita pergi, alhamdulillah tak hujan tak apa, memang cuaca cantik apa semua, and it just happen malam tu, tak pagi tu bila budak dah tidur apa semua, pagi tu kita bangun lepas subuh kan macam aman kan. So kita makan nasi lemak apa semua dengan pagi view pantai apa semua macam wah so calming. Dia dah wife aku pun macam seronok juga benda ni. Seronok juga. So daripada situ dia dah jadi macam terus on. Tu aku tak tipu dah lah. Itu je first time aku tipu. Lepas tu kita orang bersama-sama. Bila dah bersama-sama, okay, makanan wife aku settle. Nanti wife aku pun tanya aku, okay, kita nak makan apa ni? Kita nak ordeng ke apa benda. So bila dah ada communication between the family, lengkap lah. Bukannya macam aku pergi camping, aku seorang je tanggung apa semua barang. No. Me and my wife and the kids all involved. Nak set up tent, nak set up tu, nak set up ni. And semua orang ada role. Baru consider success lah. Betul. Macam aku punya minat camping ni actually memang dah lama dah lah, daripada zaman sekolah lagi. Okay, daripada zaman sekolah memang minat backpacking, camping apa semua kan. So benda tu bila dah start kerja apa semua, satu time, dua dia lah time sekolah kau tak fikir equipment sendiri, equipment pengakap lah apa semua, persatuan ke apa kan. Macam bila dah sendiri ni fikir nak beli kemah apa semua, nak beli equipment apa semua. Actually aku still dalam plan untuk nak minimal camping, untuk backpacking camping. Macam just bawa satu bag pergi. Cuma tak tercapai lagi sebab itulah cita-cita aku nak alang-alang aku nak beli bag tu, aku nak beli yang aku nak tu lah kan. Yang berbaloi terus, yang terus 10-20 tahun bag tu boleh pakai punya. Itu yang aku nak ni. So minat tu memang dah lama dan tak juga disangkal di mana time PKP ni memang mencetuskan minat camping disebab orang tak boleh nak fly. Okay? Ada member aku yang memang tak ada barang camping langsung dan aku tak expect langsung yang dia nak join camping. Sebab apa, dia macam family yang macam kalau kata pergi berjalan ini bukan dia lah. Memang kena duduk hotel, memang kena toilet yang cantik, memang kena ada facility yang ni apa semua kan. The husband contact aku, cakap kata, okay Imran boleh tak kita nak ni apa semua, dan aku plan untuk dia orang. Okay, keperluan of course lah, dia orang just ada kemah sahaja. Aku cakap kata at least korang ada kemah lah untuk korang nak tidur kan. Yang lain insyaAllah aku boleh sediakan sebab aku dah ada equipment tu. Bila dah bawa sekali, cukup sekali saja aku dah bawa, dalam masa seminggu Shopee list dia penuh bang. Yelah dia dah tahu dia apa yang yang dia rasa macam anak bini dia macam nak continue, nak lagi apa semua. At first aku pun skeptical, aku takut lah juga macam keselesaan dia orang nak tidur apa semua. It turns out memang dia orang enjoy and dia orang nak, and it's not just because PKP ke apa ke, it's just that experience tu. Ada orang yang tak pernah experience. Itu je. Betul. Ya. So kita terus ke soalan ni, wife nak ikut pergi camping, ada cara tak nak pujuk wife pergi camping? Aku macam kenal je Facebook user ni. Tak tahulah betul ke tak, tapi kita pernah kan. Ingat tak? So apa? Taufik? Siapa? Aku start dengan penipuan, aku dah bagi tahu dah. So kalau kata korang nak tahu macam aku punya video tu, korang boleh tengok Hook by Free YouTube. Memang first video aku cara macam mana nak ajak wife korang pergi camping. Aku dah buat kat situ. So sedikit sebanyak aku dah cerita dekat situ. Tapi kita tengok pendapat orang lain pula. Taufik, kau macam mana? Kau ni ataupun memang jihad orang yang outdoor? Macam wife aku memang dia daripada sekolah dia pergi camping. Tu dia mudah lah. Tapi aku bagi cadangan yang lebih logik lah, tanpa menipu. Kau boleh, pada yang bertanya kan, abang boleh cubalah cara ni. Selain daripada abang bawa pergi campsite yang perlu set up kemah, abang cuba bawa pergi glamping park, glamping campsite kan, yang abang check in dalam kemah tapi tidur tu mewah lah sikit. Dengan cara ni
mungkin boleh mendekatkan jiwa wife tu tidur dengan berlapikkan dinding kain saja, tapi kita buka pintu tengok nature, kan? Tengok ada sungai. Mungkin itu salah satu cara yang boleh berjaya lah. Itu bini abang, mana saya tahu. Saya cuma boleh komen secara general je lah. Mungkin rezeki saya, wife saya memang daripada penangkap sekolah dia pergi camping. Itu rezeki saya. Rezeki abang saya tak tahu. Saya cuma boleh bagi cadangan yang macam tu je. Cara untuk handle jiran camping yang belum buat kenalan. Say hi terus senyum ke senyum dari jauh. Dulu tengok keadaan jiran nak privacy ke boleh friendly connection. Okay. Benda ni kadang-kadang setiap orang, tak semua orang nak, macam contoh ada satu senario, orang ni kita pernah cuba nak tolong tau. Tapi dia sebenarnya dia tak nak ditolong. Macam setengah orang dia rasa macam during camping ni dia dengan family dia tau. Dan kita tak boleh salahkan dia. Macam contoh dia nak ajar anak dia set up tent, dia nak ajar anak dia knots apa semua. So kadang-kadang kita jangan memandai nak tolong orang. Memang sebolehnya kita kalau kita rasa macam orang tolong tu alhamdulillah orang tolong. Tapi setengah orang dia orang tak nak tau benda tu. So kena hormat dia orang punya space lah. Kalau dia macam bagi signal tolong aku, kita tolong. Kalau dia bagi signal macam negatif, no. Everything is under control. Okay, kita macam okay bang. Kita by the way, just to mention this is last question kita untuk malam ni. Secepat juga time dia. Dekat pukul ni lah. Last question. Sangat drag ke? Weh, drag. Kita tengok sikit komen lah. Kita tengok pada producer kita. Tengok komen pada producer komen kita. Komen kata jalan lagi, kita jalan dah. Sampai besok pagi. Besok pagi. Aduh. Ya, apa soalan lagi? Okay lah. Kalau kata macam bab aku, kalau kata selalunya kita kena pandai lah cara untuk nak tegur orang camping sebelah tu. Sebab ada setengah orang yang memang bila dia pergi camping sebenarnya tujuan dia nak privacy. Ada orang macam tu. Dia nak dia je. Even though dia bukan sombong. Aku tak cakap orang macam tu sombong. Sebab aku sendiri pun pernah pergi camping yang aku rasa macam aku nak privacy, aku nak lepak baca buku, aku nak buat benda aku. Sebab aku tahu kalau kata beramai, ada certain time bila kita pergi camping beramai-ramai, benda tu kita akan lagi best beramai-ramai, macam bersembang, buat aktiviti ramai-ramai. Ada time yang macam tu. So kalau kata kita macam nak tegur orang tu, just macam yang tadi tu dah betul lah, macam senyum daripada jauh ke hai bang, macam tu, just okay je kan. Kalau ada pun nak tolong, okay sila. Dia jadi macam ni tau. Kalau dekat Malaysia lah, dia orang tengok FCM kita macam dah jadi macam okay ni kawan FCM ni, dah macam betul dah tahu dah. Nak pula kalau ada yang bawa bendera FCM dia orang kan, itulah macam okay, ni geng FCM. Sebabnya dia ada baik dan ada buruk jugalah. Kita cerita yang side baik lah. Mungkin ada yang baru start camping, perasaan takut insecure tu ada. Dia cerita macam public punya ni lah. Pergi tempat public yang memang aku takut lah, tak ada orang kan, takut perompak ke apa benda kan, so aku seorang. Tapi tengok macam ada orang dekat situ, macam kalau kena ke apa macam terasa berani sikit. Tengok kawan FCM, aku rasa most probably memang mesti kawan FCM lah. Dekat situ kita rasa macam kawan FCM ni boleh percaya, kita kenal kawan-kawan kita. FCM dah berapa ribu members dah sekarang? 140 something thousand. Berapa ramai? 144.3. Takkan tak. Memang kalau pergi camping tu silap-silap memang jumpa orang dalam FCM jugalah. Mungkin macam boleh ajak lah. Bukan macam contoh katalah you nak pergi camping tapi you rasa macam tak berani. Apa kata you open cakap, ni cerita dah boleh camping lah ni senario yang dah boleh camping. Kita cakap aku rasa aku nak pergi Sungai Congkak lah. Siapa nak ikut? Bukannya bermakna kita nak masak ramai-ramai apa semua, tak. Kau masak kau punya ration, aku masak aku punya ration. Mungkin malam-malam kita go coffee. Macam kau duduk zone 5, aku duduk zone 3. Nanti jalanlah jumpa dekat mana-mana ataupun pergi melawat. Macam contoh, kita orang daripada sini, yang hari tu dalam grup cakap yang datang ke sini. Kan benda tu macam make friend, tak rugi pun. Untung-untung dapat tukar-tukar menu, kan dah bertambah. Betul.
Drag lah kat campsite time ni baru baju kopi. Baru nak baju kopi. Ya betul. Time ni baru keluar kemah lepas kita tanya soalan pada kita punya backstage lah. Backstage. Okey ke tak? Kita nak drag ke macam mana? Kalau aku tak ada masalah. Aku pun tak ada masalah. Aku okey je. Okey, kita tengok kejap lagi kita orang ada backstage. Dia sanggup layan ke tidak? Backstage macam mana? Minta pada viewers cuba komen berbentuk soalan Sebab kita orang nak ulas lebih-lebih pun kita orang bukan pro. Kita orang tak pernah sampai Gunung Kinabalu. Okey, betul. Sampai Gunung Everest. Jadi kalau ada komen berbentuk soalan tu lebih senang kita nak sembang lama sikit lah. Betul. Okey, Aku amat setuju bila kau sebut kita bukan pro. Sebab apa? To be professional is very subjective dalam camping ni bagi aku. Okay, unless kalau kata kau pergi Everest apa semua. Everest pun sebenarnya bukan camping dekat. Kau tak camping dekat atas Everest tu. Kau camp dekat base camp, kan? So there's no such thing lah for me. Ada orang yang boleh consider professional bila dia memang cari makan dengan camping. That is by profession. Yes. Kita sebenarnya macam Family Camping Malaysia is a group based on common interest je. Macam kita just for fun je. No such thing as macam dia ni otai, dia ni. No, kita macam aku dari background yang lain, Taufik background yang lain, Imran background yang lain, dan kita boleh berkawan dan we can coexist with each other tau. Contoh ada trip kita nak pergi, rasa macam bolehlah nak pergi, Imran setuju, Imran macam okey, Taufik okey, jalan. Lepas tu Taufik macam hari tu Taufik cakap okey, Jiha tak boleh join lah, tak apalah aku pergi solo. Okey, pergi, tak ada hal. So make things easy lah, tak payah, don't complicate things. Tak payahlah nak mengarut benda yang unnecessary. Lagi satu contoh yang aku nak ulas, macam yang cakap membazir lah, ni cerita pasal Go Zero. Orang cakap aku ni membazir lah whatsoever. Bendanya there is a sponsored item tau. Dan sebelum ni aku pun ada few of my solar generator yang memang aku beli sendiri. Dan pada untuk kegunaan family aku perlu. Sebab aku nak charge my gadget, aku nak charge my phone, aku nak charge my everything. Aku banyak benda yang aku nak charge. And I am not using it alone. Contoh, kalau kata macam hari tu, okay, Taufik nak charge kipas. Charge lah. Apa masalah? Aku bawa aku punya solar, bateri apa semua dengan aku punya panel. So kalau kata kita pergi sekali, kau nak pakailah. Tak ada hal pun. Bukannya macam, pergi sekali, contoh kita pergi 4 family kan. Nanti 3 family lain cakap, tak baik, segan lah nak pergi camping dengan dia. Dia ada bateri, dia ada ni. No such thing, macam apa hal kan, tak ada masalah pun. Kita boleh coexist. Ya. Okay, kita ulas komen di bawah. Kalau nak pergi camping, family camping ke abroad. Alamak, lepas. Dia punya preparation. Soalan dia, kalau kata kita nak pergi contoh macam Sabah, means you kena fly, ataupun New Zealand. So apa preparation lah. Bagi aku susah nak komen sebab aku tak pernah. Terus terang aku cakap, aku tak pernah. So aku tak dapat nak komen soalan tu. Mungkin macam saya pun, saya tak pernah. Tapi logically lah, aku rasa lah kan, kalau setakat dalam Malaysia boleh packing lightweight dan check in kapal terbang lah kan. Maksud aku lightweight equipment. Tapi kalau pergi abroad yang macam luar negara, kau nak pergi New Zealand, aku rasa tak logik lah nak packing daripada Malaysia. Beli dekat sana kot. Decathlon dekat sana, aku dengar cerita lah, Decathlon dekat sana pakai buang je. Macam wow, serius lah. Macam Abang Fadil, aku tak pernah beli, aku tak nak beli. Macam ni kawan FCN kita, Abang Fadil dengan grup dia orang memang pergi UK tau. Dia orang pergi sana camping, ramai. So dia cakap aku lebih mudah dia orang pergi sana, beli, pakai dan bawa balik. Dia kata senang dan jimat sebab kau dah consider beli barang yang kau dah pakai dah, bukan barang baru. So mungkin tax tak kena ke something macam tu lah. Correct me if I'm wrong lah. Something macam tu lah. Sepanjang-panjang tali, kalau langgar juga bukan salah tuan tali. Tak faham lah soalan ni. Aku rasa aku faham lah. Aku rasa jenis yang orang pasang guideline tu tarik sehujung mungkin. Dia tak pakai yang fastener tu lah. Dia tak bagi pendek.
Oh, Faham tak? pasang sepanjang tali, kalau langgar juga baru bukan salah tuan tali. Aku rasa lah. Yelah, kena consider lah. Kalau betul macam tu, kalau betul apa yang kau sebut, so itu kena consider lah. Kawasan kau camping, kawasan kau pasang tali dalam kawasan tu. Yelah, kalau boleh. Jangan masuk ke ni lah, nanti orang terlanggar tersadung apa semua. Kalau Tambah-tambah kata pula benda. kalau nak ke pokok, mungkin pokok tu jauh, tinggikan tali tu bagi orang boleh lalu. Itu kita kena betul. consider lah. Yes, betul. Ada soalan Paling lagi? lama family camping berapa hari? Challenging tak? Okay. Paling lama. Aku tak paling tahu lama seminggu ni. lebih lah. Aku paling tak lama pernah. seminggu lebih, tapi kita orang planning actually nak buat sebulan. Tapi belum tercapai lagi. Oh, sebulan. Bulan. Planning. Aku tak lama, tapi kerap. Dia dululah, dia cerita dulu. Cerita dulu, weekend jangan cari aku. Memang korang tak jumpa. Aku tak ada kat rumah. Jumaat dah Jumaat satu Ahad. 2 hari 1 malam pun okey. Kalau Jumaat tu, malam Jumaat tu dah settle dah. Maknanya dapat extra sikit. Konon 3 hari 2 malam. Konon. Sebab kalau camping ni macam 1 malam tu macam penat kan. 3 hari 2 malam tu macam just nice. Just nice. So, 3 hari 2 malam tu just nice. Aku setuju Just itu. nice lah. Macam kau punya penat lelah tu rasa berbaloi lah. Macam yang kita pergi BCG, ingat tak? Yang aku sampai malam Jumaat Pagi. malam. Jumaat pagi. Jumaat Pukul 4 pagi. Pukul 2 pagi. Sampai dengan hujan, dengan setup apa semua, dengan tak tidur berapa 48 hours kan. Itu memang rasa memang puas hati gila. Tapi macam aku sendiri pun, even though aku pernah seminggu lebih camping, tapi doesn't mean aku camping dekat satu campsite sahaja untuk the whole 1 week stretch, the whole stretch of 1 week tu. Aku tukar-tukar sebab 3 hari 2 malam dekat 4 hari, paling lama satu campsite 5 hari 4 malam. Yang tu paling lama 5 hari 4 malam. Yang lain tu aku akan lompat ke tempat lain 2 malam, ke tempat lain 3 malam, tempat lain macam tu lah. Okey, aku ada soalan untuk viewer. Korang rasa macam mana FCM live session ni? Korang suka tak dengan live session ni? Korang rasa kita boleh buat lagi untuk next week dan minggu-minggu akan datang? Ataupun korang rasa benda ni macam tak berfaedah lah? So aku nak korang tahu korang punya feedback lah. Okey tak okey? Sukalah. Okey, ada sesetengah tempat camping dah macam pasar malam. Apa perasaan family camping? Rimas ke happy? Rimas lah weh. Oh, gila. Okay. Dia sebenarnya Macam, itulah. Kadang-kadang yang jadi pasar malam ni kalau grup yang sama. Kalau grup yang sama aku rasa tak ada masalah. Sebab dah memang minat dia orang cara macam tu. Tapi kalau sebab benda tu memang very subjektif sebenarnya, terletak very pada subjektif orang. lah, betul. Ada orang yang memang katalah dia dah set, okey 20 member kan, 20 orang ni, okey kita pergi camping sekali. Bila dia pergi, memang jadi kita pandangan orang luar, kita akan nampak macam pasar malam. Tapi bila dia pergi camping, mungkin dia happy macam tu. Cumanya yang aku nak tegaskan macam ni lah. Adab lah. Adab. Contoh kalau kita pergi dekat situ, janganlah nak berkaraoke apa semua. You have to have a limit lah. Weh, tolong jangan karaoke time camping. Ni aku nak membebel. Kalau boleh janganlah. Kalau boleh jangan. Try tu. Tapi itulah. Basking boleh basking. Basking dekat campfire boleh tak? Okay, basking dekat campfire is different. Itu bukan karaoke. Dia sebenarnya kalau karaoke pun aku don't mind. Tapi you have to have a certain limit. Jangan lagi satu, jangan nak melalak sangat. Benda tu macam dia orang rasa itu dia risau dia punya release kan. Okay. Aku rephrase balik yang aku sebut tadi. Okay, aku rephrase balik. Sebenarnya kalau kita satu group ambil the whole campsite dan kita nak karaoke, yang tu okay, tak ada masalah. Itu pendapat aku. Ambil satu whole campsite, tak ada orang lain, nak karaoke, lantak, tak ada masalah. Sebab itu tak mengganggu siapa-siapa. Semua happy sekali kan. Tapi sebab yang aku harapkan sangat, kalau boleh jangan, bila kita dekat public campsite, ada orang-orang lain,
orang-orang lain ni mungkin ada anak kecil, ada baby ke apa ke kan. Kau karaoke pula, kalau karaoke tak mengganggu tak apa, tapi sorry tu silah, bila kau berkaraoke ni sebenarnya kau akan menjurus ke arah kebisingan kawasan Dia tu tak lah. dia tak reti stop lah. Dia tak. Betul. Aku rasa kan tak payahlah nak terapkan perangai-perangai karaoke ni. Betul. Karaoke kau pergi pusat karaoke boleh tak? Betul. Okey, lagi satu. Hey, orang yang karaoke ialah orang yang suara dia tak sedap, kau tahu tak? Orang yang suara dia sedap, dia tak karaoke. Dia menyanyi. Kalau artis yang nyanyi kita Okey. Aku rasa dia pun malu lah weh bang. Aku bagi mic bang, tolong bang nyanyi. Weh, gua hidup dah lah menyanyi. Tiba-tiba datang nak pergi camping kau nak suruh aku nyanyi. Bagi aku. Kau gila ke? Okey, bagi aku kita berbalik kepada tujuan asal camping. Okey, memang camping preferences masing-masing lain-lain. Tapi kalau kita berbalik kepada tujuan asal bercamping adalah kita nak ke nature. Ini aku letak pada diri sendiri punya cerita lah. Bukan aku sarankan ke, bukan aku nak cakap korang kena buat macam ni ke, tak. Bila aku pergi camping, aku nak clear aku punya otak. Ya betul. So apa aku buat, bila aku stres, bila aku overloaded ke apa, aku nak pergi camping sebab aku nak clearkan aku punya otak. That is when yang aku nak dengar bunyi cengkerik, aku nak dengar bunyi sungai, aku nak dengar orang kata apa? Aku nak dengar bunyi nature kan. And betul. memang kalau korang tengok kadang-kadang bila aku camping pun aku ada bawa laptop. Itu sebab kerja aku. Tapi kadang-kadang memang aku layan juga benda-benda movie ke apa ke, tengok pada time. Tapi yang pentingnya tu dia lebih kepada bila kita macam dengar bunyi sungai. Kau duduk saja-saja, ini yang aku selalu buat lah. Bila aku camping, aku akan pergi duduk dekat sungai. Even Liza, even my wife aku pun aku cakap kata just diam apa semua. Aku just nak dengar bunyi sungai je. Yang betul-betul natural. Sebab apa? Memang scientifically kau punya energy tu akan replenish. Healing, betul. Dia terapi lah, dia terapi. Macam pada aku, pemahaman senang untuk aku lah, for my understanding, camping is like escape reality tau. Macam kita dah semak tau, macam kerja apa semua stress. So kita nak lari daripada reality, kita nak pergi macam contoh. Rasa macam nak fun lah, aku nak relax, aku tak nak pening-pening. So kat situ kita nak lari sekejap daripada kerja. Something macam tu lah. Betul tu, macam ni komen user ni. Apa-apa saja sound tu sepatut pukul 12 off. Kan? No, by 10, bukan by 12, by 10. By 10. Kita kena ambil kira lah, macam budak-budak waktu tidur dia mungkin lebih kurang 10 kan. Kita sebab kena ambil kira macam tu. Sebab kadang-kadang kita budak yang dah sekolah mungkin perangai dia senang. Kau pergi masuk tidur, dah tidur. Tapi kalau baby yang perlukan mak dia nak kena tidurkan anak kan, benda-benda yang macam tu, alah benda kat luar tak payah masuk dalam lah kan. Senang cerita macam tu lah. Jangan aku rasa benda-benda perbincangan karaoke ni semua akan menaikkan orang lain macam nak bawa karaoke lah, mencetuskan idea kau tu. So betul. Aku tak boleh lah. Aku tak suka lah macam tu. Kara tak okey. Ya betul bang. Basking okey. Basking ya betul. Cuba ikut macam Syamvisa, pukul 10 dia stop. Tengok. Yalah, by 10 ada. Takkan. Abang ni banyak camping dengan Syamvisa ni. Azra Carrier dia menyanyi, kau bagi karaoke mic, suruh dia karaoke. Weh, aku rasa dia pun tak nak tu. Betul lah, benda ni kena ada understanding lah. Lagi satu macam contoh kita pergi campsite. Campsite operator kena set rules lah. Contoh kalau kata dia cakap any apa nyanyi-nyanyi ke apa benda, by 10 dah off lah. So time tu kita dah nak relax, semua dah nak tidur. So campsite operator tu kena set rules lah. Masalah karaoke terlalu kuat. Karaoke memang dilahirkan untuk kuat. Jadi tak payah bawa. Tak payah buat. Jangan menengada. Tak payah buat. Betul tu. Memang boleh cari gaduh pun. Memang kita patut marah pun. Tak kuat, tak karaoke jadinya. Tak kuat, nama dia basking. Kita ni consider drag lah ni kan?
Drag ni. Drag Drag ni ni. 20 minit drag. Drag ni kena minta kopi lah. Bancuk kopi Okey. terbaiklah. Okay lah. Apa nama? Tadi tu aku ternampak satu komen yang memang dia nakkan kita continue benda ni. InsyaAllah kita akan continue buat. Ada topik cantik-cantik apa semua. Mungkin juga korang boleh komen ataupun bagi cadangan Topik akan datang. cadangan topik apa nak sembang apa semua. Nanti kita pun mungkin akan invite few people in lah, bukan bagi Ni kita je. Amir Hamzah. Akan jadi weekly session pun okey bang. Discuss isu secara live ini lagi baik, lagi best. Boleh share experience. Sama-sama belajar. Ya betul. Okay. Kita plan nak buat weekly. Back end ada tanya soalan. Dah end ke? Back Apa end ada tanya soalan tadi. Dah end ke? Kita punya producer ada tanya. So kita continue ke? Macam mana? Continue lah, mana boleh. Continue. Ni. Kita tarik 3 jam. Kita end pukul 12. Anda nasib baik aku ada. Aku nak minta air juga jadi boleh. Apa menu yang sesuai semasa camping? Cukup ke sekadar bawa makanan instant dalam tin atau makanan dalam paket? Okey. Siapa nak komen dulu? Taufik lah, Taufik. Taufik kau komen dulu. Makanan yang sesuai. Dia ikut situasi lah. Kalau macam aku dulu, macam kalau selalu pergi solo camping dengan yang memang semuanya solo camping, apa yang aku akan buat, makaroni tu, aku akan bawa macam 2 jemput untuk 1 meal. Dan aku akan makan dengan sup Campbell instant yang paket tau, bukan tin. So itu kuah dia. Lepas tu aku akan bawa icebox kecil, dalam tu ada steak dan sausage. Sausage tu kira daging pada sup tu. Steak tu aku tak bawa barbecue pit. Aku akan bakar atas batu yang flat kan. So aku akan bakar atas batu. Itu cara aku makan sendirilah. Instant atau tin terpulang. Macam aku tak berapa gemar makan instant paket atau tin sebab dia punya preservatif tu buat aku sakit kepala tu. Aku tak berapa berkenan macam tu. Aku lebih suka macam macam sup tu pun instant juga sebenarnya. Tapi yang berunsurkan, kau pernah tengok tak yang kari ayam, kari daging tin tu kan? Yang dalam tin tu, itu semua aku tak boleh makan. Aku sakit kepala. So instant ataupun masak raw, tengok pada situasi lah aku rasa. Kalau perlukan hiking, janganlah buat hal kau nak bawa kuali, kau nak bawa batu lesung pelbagai, semua nak raw. Sebenarnya benda tu boleh bawa, tapi ada logik lah. Mungkin si A bawa bawang sayur, si B bawa daging, unsurkan daging, si C bawa beras. Kalau pecah-pecah begitu mungkin boleh lah nak masak semuanya daripada rencah. Tapi kalau boleh solo camping dan family camping, rasanya terpulang lah. Tak salah pun, tak ada betul, tak ada salah sebenarnya. Sebab yang nak makan tu kau kan. Macam kalau macam orang tu rasa selesa, macam apa yang kita selalu buat, macam untuk family camping, kata dah nak makan selesa sikit. So kita dah prepare beforehand, kita je masuk dalam bekukan, bagi sejukkan je. Dan kita reheat. Itu yang paling best lah. Macam hari tu kita dah buat siap-siap dah. Dah buat sup ke whatever ke benda, kau balik, kau pergi masuk dalam freezer, kasih keras, masuk dalam icebox tu 3 hari boleh tahan. Tahan je. Okay, by the way untuk korang semua, just nak bagi tahu kita punya live ni dah disetkan. Kita akan habis, kita drag tapi kita akan habis 10.30. Limit pada 10.30 sebab kita ada producer ada kita lain. Ada 15 minit lah. Ada lebih kurang 15 minit lagi, kita boleh continue. Boleh banyak lagi boleh bebe, banyak lagi boleh karut ni. Solo camping kalau ilmu kurang dada jangan buat. Kena try di kawasan yang selamat sebelum masuk ke kawasan yang betul-betul solo. Saya pernah solo di sebuah yang tiada penghuni. Cabarannya amat berat. Betul tu. Saya sendiri ada niat nak solo camping, tapi saya sendiri pun tak berani lagi nak betul-betul solo dalam this case. Maksudnya aku rasa solo yang sorang-sorang lah. Tak ada kawan-kawan lain. So yang tu memang perlukan ilmu komplit. Untuk
Sebab kena lagi satu bagi aku rasa ya betul. Cara untuk nak minta tolong kalau jadi apa-apa. Yang tu yang paling penting tu. Topik camping musim hujan, faktor keselamatan. Topik camping musim hujan. Betul. Boleh dikonsiderkan topik yang itu satu sesi. Aku rasa yang ni untuk satu sesi ni soalan ni. Boleh buat satu malam punya perbincangan. Make it FCM understanding max by 10. Ini dia komen based on apa Apa ni? Apa maximum by 10 ni? Karaoke ke live? Karaoke ke? Oh, Kak ni. Kak. Ya, mana background sungai. Kak nak background sungai. Kita orang hidup kat dadah lah, tak ada sungai lah Kak. Ni bunyi kayu api. Akak minta, Akak sihat Akak. Marah dia. Ada komen. Tolong recap itu lepas lah. Apa yang kau lepas? Tengok balik ke? Tidak ada recorded live. Pada abang atau akak ni nanti ada recorded live. Boleh tengok balik. Oh ada Nanti ada soalan, ada komen. Simpan tau. Recorded live ni simpan sebab minggu depan aku dah nak repair dah benda ni. So dah tak macam ni dah. Ini ada. Siapa yang tengok kat sini? Ada, dia akan keluar dekat. Yelah. Ada. Kita panggil dia makcik lah. Yelah makcik. Dia panggil akak juga. Kalau diberi pilihan bawa barang-barang untuk family camping. Naraikan rating 1 hingga 10 keperluan ikut pada yang priority. Ini macam aku cakap awal tadi lah. Dia ikut apa dia Afri? Tak, ini aku rasa this is a statement bukan soalan maksudnya barang-barang kau tu, aku sendiri buat benda ni. Bila aku bawa pergi camping, aku akan ratekan yang mana yang high priority dengan low priority. And then yang high priority ni memang tetap macam mana pun kena bawa. Yang low priority ni depends pada campsite, depends pada jarak ke apa ke. Sama ada campsite tu kau boleh kemah tepi kereta ke, ataupun kau nak kena cross sungai ke, kau nak pakai wagon ke. So benda-benda tu yang akan tengok pada priority itulah. Yang tak penting memang aku tak bawa. Tengok mana yang setting yang logik lah untuk that kind of scenario. Ya. Sejak PKP ni, family camping ni dah macam trend. Adakah ia untuk sementara atau kekal terus bercamping? Tak, kita orang pun tak tahu. Kan kita memang camping. Kita orang memang camping. Tapi yang lain tapi kita orang nampak lah semenjak PKP ni new camper yang datang. Memang dia orang ni yang memang all this while dia orang pergi overseas, dan pergi keluar travel apa semua. So dia orang dah tak boleh keluar. So they pick up this new hobby which is camping. Macam aku cakap tadi lah, mungkin ada yang memang yelah dia orang rasa fun, dan ada yang terjebak, dan ada yang rasa macam tak best lah, kan tak jadi. Ada juga. So back. Tapi sebenarnya kan pendapat aku, not just because of camping tau. Ada orang yang dia suka camping ataupun dia tak suka camping. Dia depends juga pada companionship dia time situ ataupun pengalaman dia time tu. Contoh, dia baru nak start camping. Dia join kawan dia pergi camping. Satu, time tu hujan lebat dan equipment dia orang tak sesuai. Ataupun terjadi benda yang tak sepatutnya. Pokok tumbang ke apa ke. Ada orang yang macam, aku tobat lah, tak mau camping dah lepas ni. Tapi ada juga orang yang tak pernah nak camping, tak pernah niat, dia just join, sembang, lepak sampai pukul 3-4 pagi. Macam, shock ni camping ni. Orang tu mungkin akan continue. Jangan. Yep. So ada apa-apa ni? Kita masih ada lagi 10 minit. 10 minit. Cadangan next topik kebersihan
kebersihan dan keselamatan, COVID, denggi, kencing tikus, peranan camper dan camping host. Ni pasti ni memang isu memang penting lah. Nanti kita try to get in somebody yang memang proper lah, macam doktor ke apa lah yang boleh ulas dari segi ni lah. Tapi betul memang kencing tikus ni dia paling penting. Betul. Setuju. Tambah ni Quran ni. Bukan apa dia cakap lah. Weh, aku nak buat pengumuman sikit lah kan. Sebenarnya kalau kata macam The Frugal Campers ni kan, aku memang minat camping. Tapi yang set up The Frugal Campers ni, yang jadikan dia YouTube channel lah, and then equipment apa semua, sebenarnya tu Liza tau. Korang kena tahu. I have to give the credit to her. Sebab dia yang set upkan semua benda-benda ni, memang minat untuk nak camping ni. Tepuk tangan sikit. Alright. Thank you. Mana Liza? Liza. Liza mana Liza? Liza backstage. Pengalaman dan minat yang penting. Solo atau family semua best. Betul Abang Nasrul? Betul Abang Nasrul. Janji happy Abang Nasrul. Apa ni? Ikut Google. Tu dia. Itu dah ada makcik kantin. Itulah makcik kantin tu. Itu dia. Inilah makcik kantin. Inilah dia pengasas sebenar Frugal Campers. Sejuk lepas. Thank you backstage. Lagi ada komen? Ada komen lagi? Okay, by the way, macam F, apa nama, sebenarnya kalau kata bila kita buat benda ni untuk siapa-siapa yang macam nak mengiklan, ada ke? Untuk yang macam contoh kali ni aku bagi contoh je lah. This is not an actual advertisement. So Japan Olight ada sponsor aku baru ni. So aku ada buat product placement dekat sini. And aku boleh masuk iklan macam ni. Boleh contact aku lah for more info. Boleh buat branding untuk korang. Div live aku nak panggil live show lah sebenarnya. Sedap sikit. Macam live show ni a weekly thing, dan kalau boleh kita nak engage all outdoor enthusiast, brand owner, campsite operator, apa semua, untuk keep on supporting this live show lah. And mungkin nanti kita nak feature campsite operator. Cantik. Since the idea is kita bahas pasal camper dan solo camper. Might as well next episode ke apa kita cuba untuk campsite. Macam contoh kita dah lama tak pergi campsite, kita tak tahu campsite kesukaan kita, kegemaran kita ni tak tahu macam mana rupa. Mungkin ada any improvement ke, dah berubah structure ke apa benda. Apa kata kita panggil campsite operator untuk maybe buat live walkthrough ke. Tunjuk live kan. Mungkin kita boleh buat session tu siang pula. Not necessarily malam. Ataupun tengok macam mana kita try tu ni lah. Maybe dia boleh recordkan dan kita masukkan video tu. Pre-recorded tu apa ke. Sebab mungkin kadang-kadang campsite tu line tak berapa nak cantik untuk dia buat live kan. So dia boleh record dan hantar ke kan. Topik, aku baru pasal kau punya iklan laser tu ada logo Frugal Campers juga awal. Ada. Thank you. Dah test tu. Terbaik. Okay, ada komen. Dah ada lagi 6 minit. Counting down 6 minit sebelum kita wrap up tonight. Cadangan, mula-mula kita sembang topik bukan semangat camping, cerita tentang betapa indahnya untuk camping. Indah sangat. Mind, orang kata apa, mind clearing, positif, kita positif. Dan satu benda yang penting bagi aku, ini bukan nak menunggang agama ke apa ke, tapi bila kau pergi camping,
salah satu benda yang kau tengok adalah benda yang memang betul-betul ciptaan Allah Ta'ala. Kan? Kita appreciate, kita tengok, dan daripada situ yang kita kena belajar untuk bersyukur, gratitude. Yang kalaulah tak ada sungai ni kita tak merasa, kalau tak ada pokok tu kita tak merasa keindahan tu apa semua. Ingat benda tu lah. Seronok tu seronok lah, tapi kena ingat apa yang kita nampak tu, do not take it for granted. Dekat situ kita sendiri pun akan tenang. Yes. Try to expose lah. Contoh yang mana selama ni dalam grup yang tak pernah pergi camping lagi apa semua, yang selama ni silent reader tengok tengah masih nak cuba. Kalau kata korang ada opportunity, please pergi. Kalau kata korang yang memang let's say lah tak tahu apa semua, korang nak minta kita orang hostkan, we can do maybe a small group. Kita akan try to cater untuk this newbie lah. Macam ada juga aku ada dapat a few request tau, macam bang kita nak pergi camping tapi kita tak tahu, so apa yang kita perlu. So ada juga macam tu. Dan ada yang nak buat macam a bit of sharing session. Contoh pergi boleh tak macam apa yang perlu ada apa semua. So I'm not saying that it is a must. Contoh kau pergi ni kau kena ada this kind of thing. Nah, sekarang ni korang macam pergi tengok dan tengok kau punya requirement. Betul tak? Okay, selesa tak jadi, sesuai tak? Bukan macam Imran macam tu aku nak ikut Imran punya lah. Taufik macam tu aku nak ikut Taufik. Afi macam ni aku nak ikut Afi. No. Korang kena experience sendiri. Okay tak okay untuk korang punya family punya needs. Betul. Macam aku pun bila camping dengan member aku hari tu, dia tengok dulu equipment aku, dan time tu pun dah discuss dengan dia sama ada macam dia nak benda tu ke, tak perlu ke apa ke kan. But at least sebelum dia beli benda tu, dia boleh tengok dulu dan dia sendiri boleh decide dia perlu ke tak. Betul. At least dia on the right path lah. Dia tak membeli membabi buta. Betul. Contoh, kalau dah check out ni kat Shopee tu kau nak check out je. Ini kita orang cakap terang. Okay. Aku tanya, ni perlu tak ni? Okay, ni tak payah. Ni perlu, okay, at least. Dia kau macam take second opinion lah. Okay, betul tak apa yang ini cakap? Apa tak ini cakap? Seperti macam tu lah. Okay, saya seorang BBNU apa satu tip. Kita orang pun BBNUC. Aku BBNUC juga. Itu sama. Apa BBNUC tu apa? Budak baru nak up camping. Budak nak up. Apa you know? Nasib. Makin memalas naik. Buat basic guide book keluaran FCM. Sebab sekarang ni ada juga yang suggest untuk FCM keluarkan modul tau untuk family camping. Mungkin kita boleh compile kot untuk family camping ni, macam family camping 101 family apa from FCM. Sebab benda tu mungkin bunyi macam tak perlu tapi kadang-kadang perlu. Macam bukannya kita nak nampak macam tak perlu tapi ada kegunaan dia. Camper macam guidebook lah, contoh emergency contact apa, maybe dekat situ list of pekedai ke. So macam apa yang perlu, macam apa Taufik cakap tadi yang 5 tu kan, macam benda-benda tu lah. Maybe based on kita punya understanding, maybe we can come up with kind of module. So mungkin tengoklah next project. Okay guys, InsyaAllah. alright, so kita dah tinggal 2 minit sebelum kita mengakhiri kita punya rancangan ni. Apa kata kita wrap up lah, summarize kan whatever yang kita discuss malam ni ke apa ke, maybe F. Okay. Aku rasa tapi berbeza sikit lah sebab kita ration lain tu lain, so tak ada masalah pun, no issue pun. Aku pun kadang ada masa kita pergi solo, ada masa aku nak pergi family. So jangan nak menganjing orang lah. Ni tak payah aku nak menganjing, dia ni bawa peti ais. Kalau kata contoh orang tu memang requirement dia nak kena ada peti ais sebab maybe the wife tengah breastfeeding, kita tak tahu wife dia ada breastfeeding punya susu nak simpan, dan dia mampu beli Dometic ke Apikul ke apa benda, biar dia lah. Jangan kita nak cakap kayangan, ada peti ais. No, don't do that lah.
Lagi satu contoh kalau kata ada kawan-kawan yang pakai barang-barang yang macam consider kayangan, aku suka sebab kita tengok macam best juga. Kita boleh tengok first hand. Tengok dekat showroom. Betul. Macam tak best. Macam contoh lah Imran ada beli this new pisau kau benda. Aku macam best juga kita boleh tengok. Nanti mungkin kita macam I have this idea, nanti aku nak menabung ke something macam tu lah. Itu aku punya personal pendapat lah. Imran, macam mana kau punya pendapat? Okay, dia macam aku cakap daripada awal tadi, sebenarnya it's very subjective. Kita jangan labelkan ataupun jangan nak pecahkan family camping ke solo camping ke apa ke. Sebab ada time yang orang yang pergi family camping, dia sendiri pun ada pergi solo camping. Dan ada time bila dia pergi family camping, dia bawa equipment lain. Bila dia pergi solo camping, dia bawa equipment lain. So kita, aku rasa tak perlu kot kita nak membezakan, especially bila nak cakap kata siapa kayangan ke, siapa yang tak kayangan ke apa. Aku dulu pun start dengan kemah Giant yang tak sampai yang berapa ringgit tu, aku tak ingat dah. Lama dulu So daripada situ start ada beli barang yang ada yang mahal. Okay, aku tak deny yang aku beli barang mahal, tapi tujuan aku nak benda tu tahan lebih daripada 5 tahun, maybe 10 tahun ataupun 20 tahun. Sebab barang tu memang aku nak yang ada quality. So itulah dia kalau kata dalam terms of barang lah. Okay, kalau kata dalam terms of family camping, solo camping, sama je. Silat-silat orang yang sama pergi solo camping, orang yang sama pergi family camping. Alright, itu daripada saya. Alright, Taufik. Okay, Taufik. Aku punya summary. Okay. Barang-barang tu suka hati korang lah. Suka hati korang nak bawa apa, suka hati korang nak beli apa. Harga mahal ke, harga murah ke, itu rezeki masing-masing. Dia tak pakai duit kau pun nak beli barang pun. Bukan suruh kau angkat masuk tu, angkat masuk tapak pun. So suka hati dia lah. Kita tak payahlah. Macam korang semua dah komen harga, dah komen bawa itu ini. Aku rasa aku tak payah sentuh lagi dah tu lah. Cuma aku nak cakap sini, kita tak payahlah nak menganjing-anjing orang. Orang tanya elok-elok, kau jawab elok-elok. Kalau kau rasa tak ada benda nak komen, baik kau senyap. Betul. Jangan menganjing orang. Apa budaya sial kau nak menganjing-anjing orang? Kau pandai sangat ke? Tak. Orang yang banyak menganjing ni tak ada contribute apa pun. So tolonglah. Ini satu grup family camping Malaysia yang satu grup positif, satu grup yang baik. Yes. Kan? Satu aktiviti yang baik pun kita buat. Kita bukan buat jahat. Tak perlu ada orang komen-komen jahat ni. So stop lah menganjing-anjing ni. Bodoh lah. Aku tak suka dah tengok. Enggak, kau apa perasaan kau pagi kau bangun, kau baca benda negatif. Itu ke kau nak hadap hari-hari? Come on lah, tolong lah weh. Kita dah 2021 weh. Betul. Kan? Sebab ada juga yang tanya, memang benda tu bunyi macam soalan bodoh tau. Macam ada this one lady yang husband dia tak support family camping apa semua. So dia tanya, memang dia tak tahu, dia zero. Dia tanya dekat group, jawab. Kalau dan ada yang menganjing. Pada aku yang menganjing tu, it is better for you guys tak payah jawab je lah. Jangan komen. Sebab dia tanya sebab dia memang tak tahu. And dia memang nak pergi camping dan dia tak tahu what yang dia patut bawa. Dan it just happen the husband tak nak ambil tahu. Dah husband cakap, you nak pergi, you yang minat, you yang settle. So dia tak ada tempat bertanya. So FCM is the platform untuk this kind of people untuk tanya. And kita memang tunjukkan a positive punya environment. Itu yang memang aku try to do from the very beginning lagi. Yep. Thank you korang semua. Thank you. That's the wrap lah for this episode, this live show. And until kita jumpa lagi minggu depan. Thank you very much for watching. Bye. Thanks for the support. Thank you.